Assalamualaikum semua. Okey anak-anak, hari ini kita akan belajar berkaitan kelajuan. Kelajuan merupakan perkataan yang selalu kita gunakan dalam kehidupan seharian. Kelajuan ialah cepat atau lambat masa yang diambil oleh sesuatu objek untuk tiba ke destinasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kelajuan? Secara asasnya, Umi pasti anak-anak telah mengetahui apakah maksud kelajuan. Namun, secara teorinya, yang pertama, kelajuan adalah kepantasan objek untuk bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Yang kedua, kelajuan juga merupakan ukuran lambat atau cepat sesuatu objek bergerak untuk sampai ke destinasi. Yang ketiga, kelajuan melibatkan ukuran jarak dan masa pergerakan sesuatu objek yang bergerak. Seterusnya, jom kita pelajari bagaimana untuk mengira kelajuan. Secara asasnya, formula kelajuan ialah kelajuan bersamaan jarak bahagi masa. Umi ulang. Kelajuan ialah jarak bahagi masa. Bagi memudahkan formula, Umi tukarkan formula asas ke dalam segitiga seperti gambar rajah ini. Tukarkan formula kepada simbol agar lebih mudah untuk diingati. J mewakili jarak, manakala K mewakili kelajuan dan M ialah masa. Masukkan simbol ke dalam segitiga tersebut. Kelajuan bersamaan jarak bahagi masa. Untuk mencari kelajuan, senang sahaja. Kamu tutup kelajuan. Maka yang tinggal ialah jarak dan masa. Bermaksud, formula untuk mencari kelajuan ialah jarak bahagi masa. Kamu tukarkan formula segitiga ke dalam bentuk formula asas semula seperti ini. Kemudian, masukkan maklumat yang telah diberikan di dalam soalan. Kita teruskan lagi dengan cara untuk mengira jarak. Dengan menggunakan formula segitiga yang sama, kamu cuma perlu tutup bahagian jarak. Maka, yang tinggal ialah kelajuan dan masa. Bermaksud, jarak bersamaan kelajuan darab masa. Tukarkan formula dalam segitiga ke dalam bentuk asas semula dan masukkan maklumat yang telah diberikan dalam soalan. Bagaimana pula sekiranya soalan memerlukan kita untuk mencari masa? Masih menggunakan formula segitiga yang sama, tutup bahagian masa. Maka yang tinggal ialah jarak dan kelajuan. Bermaksud, untuk mencari masa, formulanya ialah masa bersamaan jarak bahagi kelajuan. Tukarkan formula dalam segitiga kepada formula asas, seperti ini. Dan isikan dengan maklumat dalam soalan yang diberikan. Unit kelajuan melibatkan jarak per masa. Ia berbeza bergantung kepada panjang jarak pergerakan sesuatu objek. Contoh unit kelajuan ialah sentimeter per saat ataupun meter per minit ataupun kilometer per jam. Untuk lebih memahami berkaitan dengan topik kelajuan, jom kita cuba jawab contoh soalan berikut. Pak Samad ingin melawat saudaranya di Kelantan. Beliau bertolak dari rumahnya pada jam 9 pagi. Dengan memandu kenderaan pada kelajuan 90 km per jam, Pak Samad telah tiba pada jam 2 petang. Berapakah jarak perjalanan yang dilalui oleh Pak Samad? Macam mana kita nak menjawab soalan ini? Perkara pertama ialah keluarkan semua maklumat yang diperolehi dari soalan. Masa perjalanan bermula 9 pagi sehingga 2 petang bermaksud
5 jam perjalanan. Dengan kelajuan kenderaan iaitu 90 km per jam, maka kita perlu cari jarak perjalanan. Setelah mengeluarkan semua maklumat berikut, masukkan ke dalam formula. Ingat semula, formula untuk mencari kelajuan ialah jarak bahagi masa. Sekiranya kita ingin mencari jarak, cuba ingat semula. Jarak bersamaan kelajuan darab masa. Masukkan semua maklumat yang kita kumpulkan ke dalam formula, maka jarak ialah 450 km. Jessie berada di dalam kereta untuk melawat datuk dan neneknya. Dia dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka dengan kereta. Bapanya sedang memandu kereta. Jessie bertanya, "Berapa lamakah masa yang diambil untuk kita tiba, Ayah? Bolehkah kita bergerak dengan lebih cepat?" Ayah menjawab, "Kira-kira 2 jam. Tidak boleh. Kita perlu mematuhi had laju." Kereta bergerak lebih cepat daripada bas. Mengapakah kereta bergerak lebih cepat daripada bas? Ia adalah disebabkan oleh kelajuan. Kelajuan adalah ukuran berapa cepat suatu objek bergerak antara dua tempat. Kelajuan adalah kadar di mana objek meliputi jarak. Setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Objek pegun tidak mempunyai kelajuan. Kelajuan juga ditakdirkan sebagai jarak yang dilalui atau perjalanan per unit masa. Suatu objek bergerak lebih cepat apabila ia mengambil masa yang lebih singkat bagi perjalanan jarak yang ditetapkan. Satu objek bergerak lebih cepat apabila bergerak dalam jarak yang lebih panjang dalam masa yang tetap. Dalam masa 2 jam, kereta bergerak dalam jarak yang lebih panjang berbanding bas dan lori. Oleh itu, kereta adalah yang paling cepat. Michael mencabar Jeff berlumba untuk melihat siapakah pelari yang paling pantas. Alex pula menawarkan diri untuk menjadi penjaga masa. Alex memberikan isyarat untuk bermula. Ke garisan, sedia, mula. Dia juga memulakan pemasa pada telefon bimbitnya. Jarak balapan dari mula hingga garisan penamat adalah kira-kira 420 meter. Michael dan Jeff berlari sepantas mungkin sementara Alex memerhatikan masa. Selepas beberapa saat pertama, Jeff mendahului perlumbaan tersebut tetapi Michael terus berusaha bersungguh-sungguh dan tiba-tiba mendahului dan sampai di garisan penamat terlebih dahulu. Michael sampai di garisan penamat dalam 60 saat atau 1 minit, manakala Jeff menamatkan perlumbaan dalam 70 saat atau 1 minit 10 saat. Oleh itu, Michael lebih pantas daripada Jeff. Bagaimanakah kita boleh menghitung berapa pantas Michael dan Jeff berlari? Mari kita hitung kelajuan mereka. Kelajuan adalah jarak yang dilalui oleh suatu objek dalam tempoh masa tertentu. Kelajuan boleh dihitung dengan membahagikan jarak yang dilalui dengan tempoh masa. Oleh itu, kelajuan Michael ialah 7 meter per saat dan kelajuan Jeff ialah 6 meter per saat. Sekarang, kita tahu bahawa Michael boleh berlari lebih pantas daripada Jeff. Ricky mengambil bahagian dalam acara 100 meter. Dia dan 7 kanak-kanak lelaki lain semua berbaris di garisan permulaan. Pada saat ke-10, Ricky berada 1 meter di depan berbanding yang lain. Ricky adalah yang pertama ke garisan penamat dengan masa 11.8 saat. Purata kelajuannya untuk larian 100 meter adalah 8.5 meter per saat. Kelajuan Ricky adalah yang tertinggi kerana semasa 10 saat pertama, dia berlari pada jarak yang paling jauh. Kelajuan Ricky adalah yang tertinggi kerana dia mengambil masa yang paling singkat untuk berlari 100 meter. Apabila masa adalah sama,
Objek mempunyai kelajuan lebih jika ia bergerak jarak yang lebih panjang dan kelajuan kurang jika ia bergerak jarak yang lebih pendek. Apabila jarak adalah sama, objek mempunyai kelajuan lebih jika ia mengambil masa yang lebih pendek dan kelajuan kurang jika ia mengambil masa yang lebih lama. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita untuk sesi yang pertama. Untuk lebih memahami apa yang telah Umi kongsikan dan kita pelajari tadi, jom kita sama-sama lakukan aktiviti yang telah Umi sertakan.